Tidak mustahil kerajaan interim bakal memerintah negara kita lagi. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So, dalam episod kali ini aku just nak share dengan korang beberapa perkara tentang kerajaan orang kata pilihan raya ni lah. So pembubaran ni ramai orang kata menilah bulan ni lah dan sebagainya lah. Semuanya cerita. Dan adalah juga kata bekas Perdana Menteri ada memberitahu berkaitan dengan pilihan raya 15 ini bukan dalam masa yang terdekat, kata Tun Dr. Mahathir. Itu dia cerita. Tetapi kalau kita lihat kepada orang kata kuasa Perdana Menteri interim ditentukan agung ini, aku nak bagi tahu kepada korang, interim ini adalah sementara sahaja, dan selagi sementara ini memang susah pelabur-pelabur asing nak orang kata kekalkan, tetapkan pendirian mereka untuk melabur ke negara kita. Dan benda ini akan memberi kesan juga kepada kita sebagai peniaga-peniaga kecil dan orang kata rakyat Malaysia itu sendirilah. Tapi sebelum itu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. So, kenapa kat intro tu aku ada beritahu kerajaan interim ni? Kerajaan sementara. Apa yang membuatkan susah sangat kita nak buat pilihan raya ni? Ada masalah ni ke? Ada masalah itu ke? Kalau kita rujuk kepada paparan ini, tidak mustahil agung akan tolak. Ini melalui Sinar Harian. Seorang pakar perlembagaan berpandangan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan parlimen dalam masa terdekat tidak mustahil ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah berdasarkan 5 perkara. Pakar perlembagaan daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof berkata, perkara pertama ialah tidak seperti sebelum ini. Perdana Menteri kini tidak mewakili sesebuah parti ataupun gabungan parti secara kukuh. Sebelum ini nasihat Perdana Menteri secara individu dianggap mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Namun kini, jika Ismail Sabri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen, ia belum mewakili keseluruhan anggota jemaah menteri yang mewakili kerajaan. Maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan ia tidak dibuat secara kolektif, sedangkan perlembagaan memberikan penekanan kepada konsep tanggungjawab bersama mengikut perkara 43/3 katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Perkara kedua, kata Muhammad Fatih, ialah sebagaimana keputusan Yang di-Pertuan Agong menolak nasihat pengisytiharan darurat berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pembubaran parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Yang mana jelasnya kepentingan awam boleh merujuk kepada beberapa faktor, termasuklah ketidaksesuaian pilihan raya umum ke-15 dilaksanakan pada musim tengkujuh dan pembaziran jika PRU di peringkat parlimen tidak berjalan serentak dengan beberapa negeri. Ini paling penting sekali. Dan yang ketiga, tindakan Yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan parlimen serta-merta, walaupun selepas dinasihatkan Perdana Menteri tidak boleh dipersoal di mana-mana mahkamah seperti termaktub dalam perkara 32 katanya. Perkara keempat diberikan oleh Muhammad Fatih ialah pembubaran parlimen yang menyebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim terkujuh dan PRU sebelum urusan bajet tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan. Serta risiko pembaziran akibat pilihan raya yang tidak serentak adalah satu langkah yang tidak popular dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan Yang di-Pertuan Agong yang selari dengan kehendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa. Dan yang kelima, mutakhir ini muncul beberapa pandangan yang cenderung untuk melihat perlembagaan persekutuan ditafsir secara lebih dinamik, khususnya berkaitan dengan konsep nasihat dengan mengambil kira kuasa Yang di-Pertuan Agong yang bersifat budi bicara, kuasa asal dan seumpama. Maka atas 5 faktor di atas, saya menjangkakan tidak mustahil nasihat pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku. Itu sedikit sebanyak yang aku nak kongsi dengan korang. Kalau macam kita lihat dekat situ kan, benda ini akan memberi orang kata kesan
adakah akan continue kesan kepada rakyat itu sendiri. Sebab selagi kata tiada pilihan raya, selagi tiada kerajaan yang kukuh, selagi itulah sukar untuk pelabur asing untuk melabur ke negara kita khususnya. Mahupun pelabur tempatan. Okey, kalau kita lihat bagi korang yang kat luar sana yang tak tahu apa kesan-kesannya, ya ke? Okey, kita ambil sedikit sebanyak lah. Okey, beberapa input lah. Kita ambillah kepada kekurangan lah. Kekurangan pelabur asing adalah ia memberi risiko kepada peniaga tempatan atau kecil. Perkara ini disebabkan oleh jumlah pelaburan asing adalah besar dan tujuan utama mereka bukanlah peroleh untung ataupun rugi, tetapi merebut bahagian pasaran terlebih dahulu. Mereka juga mula menjual produk mereka yang harga di bawah harga pasaran yang mana dapat menarik perhatian masyarakat. Disebabkan itu, peniaga tempatan ataupun kecil mungkin tidak dapat bertahan dan perniagaan mereka akan tutup. Hal ini dapat dibuktikan di mana ada setengah barang di pasaran, produk yang dikeluarkan oleh pelabur asing lebih murah berbanding harga barang tempatan dan menyebabkan produk mereka laris di pasaran. Selain itu, pelabur asing boleh menyebabkan perniagaan di sebuah negara itu didominasi oleh syarikat asing. Terdapat kemungkinan syarikat tempatan akan kehilangan kawalan terhadap perniagaan dan majoriti keuntungan diperoleh daripada syarikat perniagaan akan disalur keluar daripada negara. Bukan itu saja, ini juga merisaukan bagi perniagaan kecil dan tempatan kerana mereka tidak mempunyai modal perniagaan yang banyak untuk bersaing dengan syarikat besar pelabur asing yang menggunakan modal perniagaan yang tinggi. Ini kesan keburukannya sekiranya tiada pelabur asing. Okey, yang mana sedikit sebanyak membantu, dan kalau macam benda ini pun tak ada, benda ni akan memberi kesan kepada mereka ini, maka mereka ni tutup terus. Tutup terus. So, sebab itulah kalau kita ikutkan dalam keadaan ini, dunia-dunia sekarang ini, khususnya di Malaysia ini, disebabkan inilah, disebabkan kekerapan pilihan raya selalu nak ni, lepas tu PM ni asyik-asyik nak tukar je kan, lepas tu isu politik, isu rasuah, pelabur asing pun takut nak datang melabur pada negara kita. Ini pun masih lagi tak sesedar. So maksudnya bila dah tak ada pelabur asing, macam manalah peluang-peluang pekerjaan yang nak dikembangkan dalam negara kita. Sebab itulah pilihan raya ni walaupun macam mana pun tetap kena laksanakan. Tetapi isunya keadaan cuaca yang kita tak boleh nak kontrol. Musim tergejuh ni. Dan akan memberi kesan juga kepada orang kata orang yang datang nak mengundi. Mungkin ada negeri-negeri tertentu terlibat dengan orang kata cuaca yang buruk mungkin akan berlaku. Dan tak boleh nak berlaku pilihan raya ini dalam keadaan yang serentak. So tak beri tak ada keadilan lah dekat situ, proses pilihan raya itu. Tapi macam mana pun, pilihan raya mesti kena buat. Kalau tak, setakat itu sahaja, kita punya peluang-peluang pekerjaan hanya orang kata melalui pelabur-pelabur orang kata domestik ataupun tempatan sahaja. Itu pun tak berapa banyak mana pun, tak macam pelabur asing yang mana mereka melabur dalam kuantiti yang banyak dan tinggi nilainya. Dan inilah peluang-peluang yang mungkin golongan M40 dapat manfaatnya dan juga golongan-golongan B40 sehendaknya. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum follow channel Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Dan viewers di TikTok, jangan lupa follow lah channel Saja Sembang. Sekiranya korang ada sebarang pandangan, just komen saja di ruang komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.